Tahniah kepada Jabatan Perangkaan Malaysia dan Negara Malaysia dan Institut Statistik Malaysia yang menjadi rakan strategik dan sentiasa komited menganjurkan persidangan MyStats 2023 demi memberikan perkhidmatan statistik terbaik kepada negara. Persidangan MyStats 2023 merupakan kali ke-10 yang diadakan dengan tema orientasi sempadan KDNK menuju kesejahteraan sosial dan kelestarian alam sekitar atau bahasa Inggerisnya Looking Beyond GDP Towards Social Wellbeing and Environmental Sustainability. Para hadirin yang dihormati sekalian, statistik adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengurusan, analisis, tafsiran dan pembentangan data. Ia mula berkembang dengan ketara pada abad ke-16 melalui kajian mengenai kebarangkalian yang dilaksanakan oleh para ahli matematik. Akhir abad ke-20 sehingga kini, statistik telah mengalami perubahan besar seiring dengan pembangunan pesat era ekonomi digital, Internet of Things, dan revolusi perindustrian 4.0. Kemunculan sains data sebagai bidang pelbagai disiplin yang menggabungkan statistik, sains komputer dan kepakaran pelbagai domain untuk mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber dan data baru telah membuka ruang kepada era data raya ataupun big data, dan ini seterusnya menyaksikan perkembangan evolusi statistik. Penyelidikan adalah proses sistematik yang memperoleh pengetahuan baru, pemahaman atau maklumat yang lebih mendalam tentang sesuatu topik atau fenomena tertentu. Hasil daripada aktiviti penyelidikan antara lain dapat membantu membuat keputusan berdasarkan maklumat, penambahbaikan kualiti, pembentukan polisi awam, pemeliharaan alam sekitar, membantu kesiapsiagaan dalam pengurusan bencana dan berbagai lagi. Statistik rasmi merupakan teras kepada proses pembentukan dasar sosioekonomi negara yang mana dosa memberikan perkhidmatan statistik berkualiti dan bertepatan masa dalam bidang ekonomi, sosial, demografi dan alam sekitar. Statistik rasmi yang diterbitkan digunakan untuk mengukur ekonomi bandari yang bertujuan meningkatkan ekonomi Malaysia. Ia juga digunakan sebagai pengukuran dalam berbagai rangka pembangunan negara seperti Rancangan Malaysia ke-12, Plan Jalinan Digital Negara, Plan Hala 7 Peralihan Tenaga dan Plan Induk Perindustrian Baru 2030. Sehingga awal tahun 2000, penggunaan data aggregate adalah satu kebiasaan. Tetapi selepas era tersebut, pembuat dasar memerlukan data yang lebih terperinci. Ini kerana data aggregate mempunyai kelemahan. Maklumat yang tidak terperinci sukar untuk menggambarkan keadaan sebenar. Kerajaan kini memerlukan data granular untuk membuat keputusan yang tepat bagi memastikan tiada pembaziran, terutamanya dalam keadaan sumber kewangan yang semakin terhad. Data granular mengandungi maklumat yang spesifik dan terperinci tentang sesuatu subjek. Ini membolehkan kerajaan melaksanakan program secara bersasar dan respon kepada krisis dengan berkesan seterusnya meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Hadirin sekalian, kerajaan komited dan akan terus memberi tumpuan kepada usaha memulihkan ekonomi dengan mempergiatkan pelaksanaan dasar-dasar sedia ada dan baru demi kelangsungan hidup rakyat. Pada 11 September 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan kajian suara penggal LMK ke-12 di Parlimen. Terdapat 3 perkara utama yang ditimpulkan, iaitu memperkukuh kemapanan, membangunkan masyarakat sejahtera dan menuju negara pendapatan tinggi. Sebanyak 17 anjakan utama dan 71 inisiatif utama diperkenalkan bagi memastikan keberhasilan perkara yang disasarkan. Inisiatif ini akan terus memperkukuh
agenda pembangunan negara dan rakyat ke arah mencapai matlamat ekonomi madani, iaitu memperkasakan rakyat serta agenda pembangunan mampan 2030. Pelaksanaan dasar gaji progresif telah dipersetujui di peringkat dasar kerajaan dan perinciannya akan diumumkan dalam pembentangan belanjawan 2024. Pelaksanaan gaji progresif ini dijangka akan dilaksanakan pada suku kedua tahun hadapan. Model gaji progresif yang diperkenalkan akan memberikan manfaat bukan sahaja kepada golongan pekerja tetapi juga kepada majikan. Dasar ini melibatkan peringkat gaji, kemahiran dan produktiviti pekerja, manakala majikan akan memperoleh faedah daripada peningkatan produktiviti, kesejahteraan pekerja dan daya saingan syarikat. Kerajaan juga akan terus memastikan setiap dasar yang ditetapkan adalah berdasarkan matlamat pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals, selaras dengan komitmen global ke arah masa depan yang lebih mampan, berdaya tahan dan inklusif. Dalam proses melaksanakan 17 matlamat SDG secara sistematik dan dapat diukur, kerajaan akan mempertingkatkan usaha untuk memperluas pelaksanaan SDG pada peringkat tempatan dengan memperkasa kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan komuniti setempat. Pada 15 Mei 2023, Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah bersetuju untuk mewujudkan pangkalan data bersepadu. Dosen telah diberikan mandat untuk membangun dan menyelenggara pangkalan data utama ataupun padu dengan menggunakan pakai sumber data pentadbiran yang tersedia ada di agensi kerajaan. Sistem padu dijangka akan dibuka pada orang ramai pada Januari 2024 untuk kegunaan pengesahan maklumat peribadi. Objektif padu adalah pertama, menyediakan pangkalan data utama negara yang komprehensif dan real ataupun near real time tanpa ketirisan. Kedua, padu sebagai aset strategik negara bagi pembuatan keputusan utama kerajaan, merangkumi menambah baik kedudukan fiskal dan menstruktur semula ekonomi negara. Padu akan mengandungi semua profil maklumat individu dan isi rumah seperti biografi, demografi, pekerjaan, pendapatan serta rekod-rekod yang lain yang berupaya membantu kerajaan mengubah dasar dan memberikan bantuan atau subsidi secara bersasar. Penjibatan daripada subsidi yang lebih bersasar akan dapat diagihkan semula bagi tujuan projek pembangunan dan program rakyat. Kerajaan juga telah memperkenalkan pelbagai plan hala tuju yang memberi fokus kepada sektor strategik, high growth, high value sebagai enjin pembangunan negara dengan kemasukan pelaburan bernilai tinggi buat negara. Pertama, plan hala tuju peralihan tenaga negara yang bertujuan meningkatkan kapasiti tenaga boleh diperlahui negara bagi mencapai aspirasi pelepasan gas rumah kaca bersih sifar seawal 2050. Kedua, plan induk perindustrian baru 2030 bermatlamat menjadikan Malaysia sebagai negara industri berteknologi tinggi, transformasi digital dan memberi ruang kepada ratusan ribu anak muda dalam bidang pekerjaan baru. Ketiga, plan induk industri hala 2030 yang dikenal bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pemimpin utama pengeluaran produk dan perkhidmatan halal berkualiti tinggi di peringkat global. Kesemua plan di atas memerlukan pengukuran pencapaian termasuk statistik baru. Saya percaya terus semestinya untuk memenuhi keperluan kerajaan ini. Para hadirin sekalian, statistik adalah sangat relevan dalam membentuk kerajaan membuat keputusan berdasarkan data angka dan sains. Dalam mengumpul dan menganalisa data yang banyak, dosen berhadapan dengan pelbagai cabaran yang perlu ditangani bagi memastikan data yang disediakan adalah terperinci dan memenuhi kehendak pemegang taruh. Dalam menghadapi era data raya, keselamatan data adalah perkara yang sangat penting untuk ditangani.
Cabaran dalam keselamatan data sangat berbeza dan ianya terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan cara baru untuk mengakses dan memanipulasikan data. Dosen perlu mengoptimisasi strategi keselamatan data yang komprehensif. Kepesatan revolusi digital yang berasas internet dan teknologi satelit pula menuntut sumber teknologi baru dengan penggunaan pelbagai peralatan, perisian dan kamera statistik terkini bagi menghasilkan pelbagai proses kerja yang lebih sepadu. Di samping itu, penyusunan statistik yang komprehensif serta indikator yang berkaitan amat diperlukan oleh kerajaan bagi mengubah suaikan strategik dan inisiatif apabila senakan dasar dibuat. Pada masa ini, semua kementerian dan jabatan kerajaan sama ada persekutuan atau negeri, badan kanun ataupun syarikat milik kerajaan menyimpan pelbagai data. Masalah utama ialah data-data ini berlainan sistem, terutamanya dari segi metodologi, standard, konsep dan definisi. Justru usaha perlu diambil untuk menggabung jalin data-data ini bagi menjana statistik yang dapat dimanfaatkan seterusnya menggunakan kebergantungan kepada pengumpulan data secara banci atau survei yang memerlukan kos yang tinggi. Selain itu, salah satu cabaran utama kepada komuniti di Malaysia ialah kurangnya literasi statistik. Yang kata orang lain, saya pun faham juga dalaman tu. Pada masa ini, media sosial merupakan medium utama dalam menyampaikan maklumat dengan cepat dan berkesan. Usaha untuk meningkatkan kefahaman statistik melalui media sosial perlu diperluas dan dipergiat agar lebih ramai anggota komuniti berupaya menggunakan pakar statistik dengan kaedah dan analisa yang betul dalam membuat keputusan yang tepat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam tempoh 10 bulan yang lepas, berbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh DOSM dalam membantu kerajaan membuat keputusan dengan tepat dan cepat kepada golongan sasar. Inisiatif ini adalah selaras dengan usaha kerajaan mengangkat peranan DOSM dalam masa 5 tahun akan datang. Selari dengan usaha kerajaan dalam meningkatkan pengungsian data terbuka, DOSM telah melancarkan Open DOSM Next Gen pada 12 Januari 2023 yang lalu. Ia adalah satu platform alternatif capaian data terbuka berkaitan statistik rasmi yang dikeluarkan oleh DOSM dan agensi kerajaan yang lain. Platform yang dibangunkan ini bertujuan untuk meluaskan, memudahkan dan menggalakkan penggunaan mengakses data yang dikeluarkan oleh DOSM dan agensi kerajaan lain. Saya harap inisiatif Open DOSM Next Gen ini dapat digunakan secara maksimal oleh pelbagai pihak. Pada 4 Ogos 2023, DOSM juga telah berjaya mengeluarkan penerbitan statistik upah pekerja bagi sektor formal berkaitan upah median hasil daripada pengkongsian data pentadbiran antara agensi. Dengan menggunakan data pentadbiran dan teknologi terkini, statistik ini berjaya dikeluarkan dengan kos yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penyusunan daripada data primer. Saya berharap statistik-statistik baru yang lain dapat juga dijana dengan kerjasama agensi kerajaan lain. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada DOSM kerana telah meningkatkan kompetensi serta profesionalisme anggota DOSM. Skop perjawatan perangkawan kini telah diperbesarkan melalui penambahan bidang sains dan teknologi komputer. Para perangkawan yang juga telah menjalani latihan reskilling untuk menjadi certified data scientist. Kini kebakaran dalam bidang sains data dan analitik data menjadi aset berharga kepada DOSM. Hadirin sekalian, berbalik kepada persidangan hari ini, saya yakin persidangan ini boleh menjadi platform yang berkesan ataupun medium smart partnership untuk berkongsi pandangan, pengalaman dan kepakaran berkaitan domain statistik yang sentiasa berkembang
penemuan serta idea baru terhadap teknik analisa data dan metodologi misalnya diharap dapat menghasilkan penilaian yang lebih tepat dan relevan. Dosen sedang melaksanakan Banci Ekonomi 2023 yang mana operasi pengumpulan data yang bermula pada April 2023 akan berakhir pada Oktober 2023. InsyaAllah. InsyaAllah, Datuk Seri. Justru saya menyuruh semua pihak memberikan respons dan kerjasama sepenuhnya agar output dan outcome Banci ini dapat dimanfaat secara maksimal. Selain itu, dosen juga sedang membuat persiapan untuk melaksanakan Banci Pertanian pada tahun 2024. Maklumat daripada Banci ini adalah penting dalam merancang pembangunan jangka panjang sektor pertanian dan agromakanan, terutamanya dalam pengeluaran produk makanan yang lebih selamat dan mengurangkan impak negatif terhadap kualiti alam sekitar. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin sekali lagi merakamkan sekali tahniah dan syabas kepada dosen Bank Negara Malaysia dan Institut Statistik Malaysia atas usaha menjayakan persidangan MyStats 2023. Semoga usaha, semangat dan iktizam yang ditunjukkan tidak terhenti di sini dan memberikan perkhidmatan statistik yang terbaik. Dengan kata-kata itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan persidangan MyStats ke-10 bagi tahun 2023. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.